Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim dil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan saya berpesan kepada sidang Jumaat serta umat Islam yang dikasihi sekalian. Berdasarkan peningkatan pengaruh budaya asing dan perubahan sosioekonomi yang pesat di negara ini, marilah sama-sama kita berusaha untuk mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahilah rasa gerun dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan sifat ketakwaan itu mampu menentukan hala tuju pembentukan masa depan keluarga kita, agar sentiasa selari dengan tuntutan ajaran Islam dan beroleh kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Tajuk khutbah yang akan dibicarakan pada hari ini ialah cabaran pembentukan keluarga di abad milenium. Hadirin yang dirahmati Allah, hala tuju pembentukan keluarga masa kini dan pada masa hadapan bergantung sepenuhnya kepada rukun hidup yang ditetapkan ibu bapa dan dasar negara sebagai unit asas dalam masyarakat. Maka keluarga adalah tenaga yang sentiasa bergerak melingkari masyarakat dan negara. Semakin kuat pergerakan ahli keluarga, maka semakin bertenaga masyarakat dan negara. Persoalan besar timbul ialah ke arah mana hala tuju gerakan keluarga itu. Berdasarkan pemerhatian member dan kajian-kajian yang dibuat, ternyata bahawa pengaruh globalisasi masa kini telah mengubah corak dan nilai pegangan kehidupan keluarga di abad milenium yang sedang kita hadapi pada hari ini. Member Jumaat hari ini ingin menarik perhatian para jemaah sekalian berdasarkan beberapa pemerhatian pegangan nilai kehidupan atau pegangan hidup sebuah keluarga pada hari ini semakin berubah. Antara perubahan nilai menjadi punca, yang menjadi punca kecelaruan yang ketara ialah keterasingan dalam hidup kekeluargaan. Ibu bapa semakin sibuk bekerja, masa ibu ayah bersama anak-anak semakin berkurangan, merasa ruang masa yang berkualiti dihabiskan dengan melayari dunia komunikasi tanpa sempadan seperti internet, Facebook, WhatsApp dan sebagainya, sehingga mengabaikan hubungan kemesraan sesama keluarga. Begitu juga dengan peningkatan jumlah anak-anak yang dijaga oleh pembantu rumah atau pusat-pusat asuhan, dan jangka hayat semakin menurun kerana kualiti kesihatan. Pembangunan sosioekonomi yang pesat dan pengaruh budaya asing telah menjadi punca perubahan pegangan nilai hidup yang membawa kepincangan dalam kehidupan berkeluarga. Kepincangan yang berlaku dalam keluarga antaranya berpunca daripada sebab kurangnya kasih sayang dalam keluarga, keganasan dalam rumah tangga, peningkatan kadar perceraian, penderaan kanak-kanak, pengabaian kepada warga emas, sumbang mahram, kejahilan, bersekedudukan tanpa nikah, peningkatan kelahiran anak di luar nikah, dan peningkatan kadar perceraian. Manakala isu-isu gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat pada masa ini adalah
sebahagian daripada perubahan pegangan nilai kehidupan. Begitu juga kita dapati usaha-usaha terancang pihak-pihak tertentu bertujuan untuk mencabar dan menggugat nilai etika keluarga Islam semakin giat dan menular dengan hebat. Kita ketika ini dikejutkan dengan isu kecelaruan identiti gender yang sebenarnya boleh membawa kepada perkembangan amalan LGBT atau dikenali sebagai lesbian, gay, bisexual, transgender. Begitu juga baru-baru ini kita dikejutkan dengan sekumpulan masyarakat Islam yang bertudung lingkup bergambar berpeluk-pelukan dengan anjing, yang kita semua sudah sedia maklum akan hukum haramnya. Begitu juga dengan kumpulan-kumpulan yang disebutkan sebagai gay, lesbian. Golongan ini dan sebagainya merupakan kecelaruan yang cuba digerakkan oleh sekumpulan masyarakat pada hari ini. Gerakan seumpama ini pada dasarnya merupakan manifesto ideologi humanism sekular yang sekarang ini bergerak pantas, yang didokong oleh arus pemikiran liberalism atau budaya kebebasan secara melampau tanpa menghiraukan kepentingan umum dan ketetapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Member ingin menegaskan bahawa kecelaruan identiti sebenarnya akan mencemarkan imej Islam itu sendiri dan boleh mendatangkan malapetaka serta azab Allah Subhanahu wa taala. Renungilah apa yang berlaku kepada penduduk negeri Sodom dan Amurah, dua negeri di pinggir laut mati yang terletak di negara Jordan, yang penuh dengan perbuatan yang terpesong daripada fitrah manusia. Maka akibatnya mereka ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fikirkanlah, adakah kita mahu bala bencana dan malapetaka menimpa kita pula disebabkan oleh gagalnya kita mempertahankan syariat Allah? Janganlah disebabkan oleh hawa nafsu dan kepentingan pribadi kita sanggup menggadaikan agama dan akidah. Ingatlah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan di dalam hadisnya yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Member yang mulai ini berasa bimbang dengan pengaruh budaya asing dan gaya hidup barat yang boleh mencemarkan imej Islam dan memberi kesan kepada pegangan akidah berdasarkan perubahan nilai hidup yang ketara ini, maka member ingin mengingatkan jemaah sekalian tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras kasar, tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Menurut tafsir At-Tabari, pemimpin keluarga hendaklah menjaga, membantu ahli keluarga dan memerintahkan mereka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta mencegah mereka daripada melakukan maksiat. Kepada ibu ayah sekalian, tariklah nafas kesedaran dan bertanyalah kepada diri sendiri di saat ini, berapa ramaikah di antara kita yang telah mendidik anak-anak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Berapa ramaikah antara kita yang telah mendidik anak-anak erti tanggungjawab untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan kesucian agama Islam? Adakah telah kita melaksanakan tanggungjawab ini? Mari sama-sama kita menjawab di dalam hati kita sendiri dan bersedia pula untuk menjawabnya di hadapan Allah kelak pada hari kiamat nanti. Beberapa ahli tafsir lain pula menyatakan adalah menjadi kewajipan setiap Muslim mengajar keluarganya tentang apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanih aw yunassiranih aw yumajjisanih. Mafhumnya, setiap anak yang dilahirkan adalah berkeadaan fitrah, yakni suci, tetapi ibu bapanya lah yang menentukan sama ada anak itu Majusi, Yahudi ataupun Nasrani. Hadis riwayat Ahmad. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bagi membentuk anak-anak menjadi insan yang cemerlang, ibu ayah hendaklah juga terdiri pada manusia-manusia yang cemerlang. Bagaimana mungkin ibu bapa yang derhaka, rumah tangga yang porak-poranda dapat membentuk keluarga yang sejahtera? Pendidikan dan nasuhan yang diberikan oleh ibu bapa adalah asas untuk anak-anak bertapak apabila mereka dewasa kelak. Ibu bapa diibaratkan sebagai cerminan yang mudah dijadikan tontonan oleh anak-anaknya. Oleh itu, dalam mendidik anak-anak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, ibu bapa juga hendaklah terlebih dahulu memiliki sifat-sifat yang mulia ini. Contoh yang baik daripada ibu bapa akan menjadi ikutan kepada anak-anak. Begitu jugalah sebaliknya. Ingatlah bahawa kejahilan kita dalam beragama boleh membawa kita kepada kefasadan dan kehancuran hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, pembentukan keluarga Islam pada abad ini, abad mendatang dan abad milenium, amat mencabar bagi setiap insan yang bergelar ibu bapa. Apakah keluarga Islam yang ada pada hari ini boleh bertahan atau terus hanyut diserang badai globalisasi yang berterusan menyerang, merosakkan nilai-nilai kehidupan berkeluarga, kerukunan rumah tangga yang lemah dan kepimpinan keluarga yang longgar sudah pasti akan tumpas dalam menghadapi cabaran perubahan nilai global yang mengubah kehidupan berkeluarga. Sesungguhnya institusi keluarga adalah satu institusi yang amat penting dalam keseluruhan kerangka pembinaan dan kelangsungan ummah. Umat Islam akan berdepan dengan satu masalah yang besar seandainya institusi penting ini tidak dikawal, tidak dijaga dengan baik. Kehancuran institusi ini bermakna kehancuran ummah itu sendiri, kerana daripada institusi inilah munculnya kalangan ummah di tengah-tengah masyarakat. Dalam usaha untuk mengukuhkan institusi keluarga, member menasihatkan, mari sama-sama kita memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak kita demi untuk melihat generasi yang terbaik di masa hadapan. Korbankanlah sedikit masa sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk mengadakan majlis-majlis ilmu di rumah. Berikan kasih sayang dan tunjukkan contoh yang terbaik kepada mereka, serta mengambil tahu hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan anak-anak, seperti dengan siapa mereka berkawan, ke mana mereka pergi, jam berapa mereka keluar dan kembali ke rumah dan sebagainya. Ini semua membuktikan kita telah melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak dengan baik dan sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah, bersempena dengan program sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan 1 Malaysia pada 16 November ini, member ingin merumuskan tentang isu yang dibincang, iaitulah yang pertama, ibu bapa perlu memperkukuhkan dan melengkapkan pendidikan agama bagi menghadapi cabaran abad yang mendatang. Yang kedua, memperuntukkan masa-masa tertentu bersama keluarga, menghadiri majlis-majlis ilmu. Yang ketiga, perubahan nilai dan penghayatan jati diri yang dipengaruhi budaya asing akan merendahkan harga diri ahli keluarga. Yang keempat, hindarilah perbuatan dan tingkah laku berdosa sama ada ibu, bapa dan anak-anak, kerana perbuatan yang sedemikian boleh menjejaskan keharmonian dan kesejahteraan keluarga. Dan yang kelima, ibu ayah pada hari ini perlu menjadi role model kepada anak-anak. Mana mungkin anak-anak menjadi hamba yang taat dalam solat sedangkan ibu ayah sendiri tidak pernah solat. Mana mungkin anak-anak dilarang merokok sedangkan ibu ayah sendiri menjadi perokok ketika menanti anak-anak di luar pagar sekolah. Mana mungkin anak-anak menjadi anak-anak yang menutup aurat sedangkan ibu ayah sendiri hanya berseluar pendek di tengah-tengah khalayak ramai, dan lain-lain lagi. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah
Marilah sama-sama kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya, dan juga mereka yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan berilah peringatan, kerana peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Saudara-saudaraku muslimin yang berbahagia, bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan, beramalkan akan segala suruhannya dan menjauhkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita. Wa qala Allah Ta'ala wa lam yazal qailan aliman wa amiran hakima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحاج عبد الحليم معظم شه ابن المرحوم السلطان بدليشه وولي عهد اسمه الأمير تنكو الحاج عبد الملك ابن المرحوم السلطان بدليشه. اللهم وفقهما للسداد وأصلهما وأصلحهما العباد والبلاد إنك رؤوف رحيم جواد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.